Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada petang ini direzekikan Allah untuk kita dapat bertemu semula. Walaupun pada pertemuan semalam saya tidak dapat untuk hadir, kebetulan kami ada mesyuarat dan tak sempat untuk hadir semalam. Dan insyaAllah hari ini kita akan menyambung pembacaan hadis yang berkait dengan peristiwa penurunan wahyu ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana hadisnya adalah menceritakan tentang peristiwa penurunan wahyu kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengambil keberkatan, kita akan melihat hadis ini insya-Allah Subhanahu wa taala, iaitu hadis yang berbunyi wa anhu bihi qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Iaitu hadis ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, seawal-awal yang telah dimulakan dengannya akan wahyu tersebut dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu yang benar, wahyu yang benar yang telah diterima oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, baginda Nabi tidak akan melihat suatu mimpi melainkan akhirnya mimpi itu telah datang seperti waktu subuh, seperti cahaya pada waktu subuh. Jadi sambungan kepada perbahasan kita sebelum ini, iaitu telah kita bincangkan sebelum ini bahawa yang mula-mula diterima oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu dalam bentuk mimpi, bukan wahyu dalam bentuk pertemuan di antara Rasulullah dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan kata Al-Imam Al-Qastallani di dalam riwayat Al-Imam Muslim ada diriwayatkan, iaitu ar-ru'ya as-sadiqatu, mimpi yang benar. Dalam hadis yang sedang kita pelajari ini dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang ketiga ini disebut ar-ru'ya as-salihatu, mimpi yang baik di dalam tidur. Jadi mimpi yang baik itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, iaitu mimpi yang benar, iaitu Nabi melihat sesuatu dalam mimpi, kemudian apabila baginda berada di alam jaga, maka satu hari apa yang Nabi lihat dalam mimpi satu ketika dahulu, akhirnya Nabi menyaksikannya di alam jaga. Itulah yang dimasukkan dengan ar-ru'ya as-salihatu, mimpi yang baik yang bukan ada unsur gangguan syaitan, kerana para Nabi dan para Rasul mereka tidak diganggu oleh syaitan. Dan dalam masa yang sama, mimpi yang baik itu bererti mimpi yang benar. Sebab mimpi kita ni ada 3 jenis. Kadang-kadang mimpi kita memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mimpi kita daripada syaitan. Dan kadang-kadang mimpi kita adalah daripada apa yang difikirkan oleh minda kita sebelum ini. Satu orang kalau contoh dia teringin sangat nak pergi panjat gunung contoh, maka tak mustahil dia akan mimpi panjat gunung. Satu orang sebagai contoh, kalau dia teringin sangat nak makan satu makanan, mungkin akhirnya terbawa-bawa ke dalam mimpi. Itu adalah mainan perasaan dia. Tapi kalau mimpi daripada syaitan, itu mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyebabkan kita rasa susah hati. Itu adalah daripada syaitan. Kerana syaitan mahu menyusahkan kita daripada alam jaga sampai ke alam tidur.
Dan ada mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi yang kita tidaklah memikirkannya sebelum tidur, tapi dia datang dalam keadaan kita tenang dan kita tak tahu apa maksudnya. Bererti di sana ada yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi rata-rata kita tidak mengetahui apakah penafsiran kepada mimpi tersebut. Balik kepada cerita baginda Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apabila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyatakan yang mula-mula Nabi terima daripada sudut wahyu adalah mimpi, maka kata al-Imam Al-Qastallani, wa kanat muddatur ru'ya 6 ashhur fima hakahu al-Baihaqi wa hina idzin fayakunu ibtida'un nubuwah bir-ru'ya hasala fi syahri Rabi' wa huwa syahru maulidihi. Ini satu maklumat, iaitu apabila kita telah sebut, kata al-Imam Al-Qastallani, bila kita sebut tadi, Sayyidatuna Aisyah sebut yang mula-mula diterima oleh baginda Nabi adalah mimpi yang benar, maka permulaan mimpi yang benar pada baginda Nabi itu bukanlah maksudnya daripada kecil lagi Nabi memang bermimpi dan semua yang Nabi mimpikan akhirnya berlaku. Tetapi permulaan mimpi yang benar, mimpi yang baik, yang akhirnya dilihat sendiri oleh baginda Nabi di alam jaga itu bermula 6 bulan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyiduna Jibril alaihi salam. Jadi apabila Sayyidina Jibril menemui Rasulullah pada bulan Ramadan, bererti, kata al-Imam Al-Qastallani, bererti wahyu yang diterima oleh Nabi dalam bentuk mimpi bermula pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. 6 bulan ini Nabi mengalami mimpi yang benar, dan akhirnya pada bulan Ramadan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat apa yang Nabi mimpikan itu berlaku secara realiti. Cuma tak disyaratkan hari itu mimpi besok terus tengok. Hari ini mimpi besok terus berlaku apa yang dimimpikan oleh Nabi, tak disyaratkan begitu. Sebagai contoh, dalam Sahih Al-Bukhari ada diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa baginda Nabi pernah ketika berada di Mekah, Nabi telah dibawa, Nabi telah bermimpi yang Nabi dibawa ke langit. Nabi dibawa ke langit, dan Nabi masuk ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Peristiwa itu berlaku sewaktu Nabi berada di Mekah pada awal-awal. Tetapi akhirnya apa yang dimimpikan oleh Nabi itu berlaku sungguh, iaitu dengan peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Jadi tak semestinya hari ini mimpi, besok terus lihat apa yang dialami atau yang dilihat oleh Nabi di alam mimpi. Kemudian kata Al-Imam Al-Qastallani dalam beliau menghuraikan kalam Al-Imam Sayyidatuna Aisyah hadis yang ketiga ini, kata beliau, wahtaraza biqaulihi minal wahyi amma ra'ahu min dalaili nubuwatihi min ghairi wahyin kataslimil hajar alaihi kama fi muslimin wa awwaluhu mutlaqan ma sami'ahu min Buhaira ar-Rahib kama fi at-Tirmizi bi sanadin sahih. Walaupun maknanya Al-Imam Al-Qastallani ingin menyatakan walaupun wahyu yang mula-mula diterima oleh baginda Nabi bermula dalam bentuk mimpi, iaitu bermula pada bulan Rabiul Awal ketika Nabi berusia 40 tahun. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. 6 bulan ni Nabi melihat apa yang Nabi mimpikan itu akhirnya berlaku. Dan pada bulan Ramadan Nabi menerima wahyu langsung daripada Allah melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam, iaitu dengan penurunan surah Al-Alaq. Namun kata Al-Imam Al-Qastallani, ini tidak bermaksud bahawa berita tentang kenabian Rasulullah ini hanya bermula pada 6 bulan yang awal. Tetapi sebenarnya sudah diterima oleh baginda Nabi lebih awal. Maksudnya sudah Nabi mengetahui yang Nabi ini adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang akan dibangkitkan lebih awal daripada peristiwa mimpi itu sendiri. Contohnya sebagai dalam Sahih Al-Imam Muslim, bahawa sewaktu Nabi di Mekah, Nabi pernah mendengar batu-batu memberi salam kepada baginda Nabi, dan batu-batu itu menyatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya lebih awal. Dan kata Al-Imam Al-Qastallani,
peristiwa mula-mula yang menunjukkan perkhabaran bahawa Nabi adalah bakal menjadi seorang Rasul, itu adalah apa yang dialami oleh baginda Nabi sewaktu baginda bertemu dengan pendeta Kristian yang bernama Buhairah. Itu sewaktu Nabi masih kecil, dibawa berjalan bersama dengan pakcik Nabi, Abu Talib, maka Buhairah sudah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kanak-kanak, dinyatakan oleh Buhairah bahawa kanak-kanak ini adalah Rasul akhir zaman. Jadi Nabi sudah mendapat makluman dan masyarakat sudah mengetahui akan maklumat Rasulullah ini bakal menjadi seorang Rasul itu lebih awal. Tetapi yang disebut, yang mula-mula diterima oleh Nabi dari sudut wahyu adalah mimpi yang benar. Itu adalah wahyu langsung daripada Allah kepada baginda Nabi, bermula dengan mimpi yang benar, iaitu pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. 6 bulan ini berterusan Nabi menerima mimpi yang benar, dan selepas itu baginda mula mendapat wahyu yang terus langsung daripada Allah melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam. Jazakumullahu khairah. InsyaAllah besok sekiranya direzekikan Tuhan, kita akan meneliti sambungan hadis yang ketiga yang panjang, yang sangat rugi kalau kita membacanya secara laju-laju dan kita tak cuba mencungkil apa yang telah dihuraikan oleh para ulama. Moga-moga majlis 10 minit bersama Sahih Al-Bukhari menambahkan lagi maklumat kita tentang baginda Rasul. Moga-moga penambahan maklumat ini menambahkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.